Hai, Assalamualaikum sawari. Cha. Guys, apa Prince Mate dah buat guys? Kenapa sampai ada ustaz datang rumah dia, lepas tu kena rasuk apa bagai? Apa yang dah jadi guys sebenarnya? First of all, Kak Nan ingat Kak Nan nak buat reaction pasal ustaz yang kena rasuk kat rumah Prince Mate tu. And then Kak Nan pun buatlah research pasal Prince Mate ni. And then Kak Nan jumpa video 1 years ago, video dia buka debug box tu. And memanglah ada kena mengena kan. Kalau tak silap memang ada kena mengena ustaz tu kena rasuk dengan debug box yang dia buka apa semua tu. Tapi aku tak sangka lah video tu sebenarnya video lama. Jadi aku macam tertarik untuk tahu what is debug box. Guys, actually bukan sebutan dia debug box. Apa ni? Rasa macam bergema. Okay. Sebutan dia sebenarnya debug box. And what is debug? Debug adalah satu bahasa bahasa mana pula aku lupa. Oh no. Tapi apa yang aku tahu, debug ni sendiri bermaksud tempelan semangat jahat. And satu lagi maksud dia adalah perbuatan jahat seseorang manusia. Oh my god, debug tu pun sendiri dah dah seram bunyinya. And untuk pengetahuan korang, bagi pemahaman Yahudi, debug ni adalah roh orang Yahudi yang berketurunan Jerman and Polish, yang diorang ni seorang yang sangat jahat masa hidup dia. And dia punya jahat dia tu, dia punya dosa tu sampai tak ada tempat untuk diorang. Okay, contohlah kan, macam kita Islam, orang yang murtad and syirik ni paling buruk memang tempat dia dekat neraka lah, apa yang kita tahu kan. Tapi kalau debug ni, orangnya tak ada tempat langsung. Syurga tak boleh, neraka tak boleh, dunia tak boleh. And apa jadi kat dorang? So dorang berkeliaran di atas muka bumi ni. And kerja dorang mencari badan untuk ditompang. Kira macam merasuki badan manusia lah gitu. Tapi sebelum dia merasuki badan seseorang, dia tak adalah jumpa orang, aku jumpa kau, aku rasuk badan kau. Tidak macam tu. Dia pilih badan juga. Diorang akan pilih badan yang sakit kronik ataupun badan orang yang tidak beriman. Dah solat belum? Takut. Begitu je guys. Ini adalah pemahaman orang Yahudi tau. Okey, untuk orang yang dirasuki debug ni, macam kita kan ada panggil ustaz untuk pulihkan apa semua. Diorang pun ada diorang punya ustaz. Okey, let's say aku panggil benda tu pawang. Diorang ada term diorang sendiri, tapi Kak Nan tak tahu nak sebut macam mana. Kak Nan sebut pawang lah ya. Okey, diorang punya pawang tu boleh keluarkan debug tu daripada badan seseorang. And pawang yang macam high level, yang betul-betul pandai, boleh memilih untuk letak debug tu dekat dalam neraka ataupun syurga. Kalau tak silap, debug tu sendiri pun boleh pilih dia nak syurga ataupun nak masuk neraka macam tu. Sekali lagi Kak Nan bagi tahu ini pemahaman orang Yahudi. Okey, setiap agama ada kepercayaan diorang sendiri. Just kita hormatlah diorang punya kepercayaan. Okay, so what is debug box tu? Debug box ni sebenarnya kotak yang dimasukkan roh debug yang tidak ke mana-mana, yang masih berkeliaran di atas muka bumi ni. Guys, debug box tu lah yang diorang duk pergi beli. Kau bayangkan kotak and dalam tu ada roh. Lepas tu kau pergi beli and then buka. Bila buka, fikir logik kira roh tu keluar. And that's why lah diorang kena ganggu kat rumah tu. Kononnya bila buka debug box, rumah diorang kena ketuk pintu lah, kena bersepah lah, lepas tu dengar tangisan lah, dengar itulah, dengar inilah. Betul tak? Sebab debug box tu sendiri memang ada roh dalamnya. Tapi untuk kita orang Islam, kepercayaan kita, lepas kita mati, meninggal, roh kita ke alam barzakh lah. Tak kisahlah baik ke jahat ke buruk ke busuk ke busuk kan, semua ke alam barzakh. Apa yang ada atas muka bumi ni hanyalah syaitan dengan jin. Okay, so kita go back to Prince Mate punya debug box ni. Sebelum Kak Nan pergi lebih lanjut, Kak Nan nak bagi tahu korang,
korang tak perlu percaya dengan apa yang aku percaya, and korang tak perlu tak percaya dengan apa yang aku tak percaya. Senang cerita, tak perlu setuju ataupun tidak setuju dengan apa yang Kak Nai react lepas ni. Okay, awak-awak, kita-kita gitu. Okay, so si Prince Smith ni, dia pergi beli D-Beat box ni. Ada orang kata D-Beat box yang dia beli tu macam fake kiranya bukan D-Beat box yang telah dipuja-puja, yang dimasukkan roh D-Beat yang sebenar. Tapi we don't know, right? Betul ke tidak ke, wallahualam. Yang pasti Prince Smith dah buat video tu. Si Prince Smith ni malam tu dia pergi buka D-Beat box tu, and masa tu dia seorang-seorang, tak ada kawan dia. Okay, and then masa dia nak explain dekat dia putih-putih lah dekat sini. Nampak tak guys? Ada dengar bunyi something dekat bilik dia kalau tak silap aku. And then dia pun pergilah tengok bilik dia tu, and masa dia nak keluar daripada bilik dia tu, pintu dia tertutup sendiri guys. Dia kata benda tu push with force lah. Kira macam dia just nak tarik, and then ada someone daripada dalam pam macam tu. So dia terkejut, and dia tak masuk balik bilik tu untuk tidur. Dia tidur dekat ruang tamu rumah dia. So bilik tu memang dia tak buka langsung lah malam tu. Dia tunggu esok baru dia buka. And then keesokan harinya kawan dia pun datang. Kawan dia datang apa semua. Dia cerita-cerita dengan kawan dia. Kawan dia mula-mula tu macam tak percaya, kata macam dia paranoid lah apalah semua kan. Tapi bila kawan dia tu macam sendiri nampak yang benda tu jatuh without pegang apa semua, baru kawan dia percaya kot. So yeah, let's go tengok video Prince Smith ni. Let's go. Warning, dalam video ni dia akan tunjuk korang apa yang jadi kat apartment dia lepas dia buka D-Beat box. Everything you see here is made up. It's not made up. Dia bukan fake. And benda tu memang happen. Okay, so kita terus fokus ke apa yang dah jadi masa kawan dia sampai. Okay, dalam 2.40. Okay, bila kawan dia sampai tu, dia terus ajak kawan dia buka pintu bilik yang tertutup secara paksa tu. So let's go tengok. Kawan dia bertajuk buka. Siapa? Tapi aku rasa yang sepah tu sebenarnya Prince Smith sendiri kot, bukan disepahkan. So kalau disepahkan lagi berterabur tu. Dia tak tutup pun dia punya komputer semalam apa semua, sebab dia terus pak tidur dekat luar. Bulu siapa? Macam bulu burung ke macam bulu ayam. Comel dia sebut burung. Burung lah. Never ever experience anything like that. It's not paranoid, sure. Bunyi tu ada. Kawan tak percaya dia kan? But that black egg, apa benda ada kat dalam? Aku kena bakar aku that thing. Surat Yasin semua pasang for the house. Apa pasang kat sini, apa pasang kat dalam bilik. Cut aku. Naik dia nak buat apa? Hantu berhenti. Sure. Whatever though. Just in case if anything happens to me malam tadi. Tak ada apa je. Nampak? Dengar tak guys? Sekejap. Kau tengok Prince Smith punya frame. Muka perempuan lepas tu dia punya frame pun dah seram guys. Aku tak nak duduk lagi kat rumah ni. I'm serious. I don't want to stay in this house anymore. Okay, dia just check out dia punya rumah. Kita skip jap. Okay,
dekat sini ada barang Prince Smith jatuh. And dia ingatkan kawan dia yang buat. Tapi sebenarnya, tengok. Bukan kawan dia yang buat. Stop. So, yang pertama dia dah kena dengar bunyi pintu. Lepas bunyi pintu pula, dengar bunyi something tu, aku rasa memang dari pintu. And then yang kedua, keluar daripada bilik tu, dia ditolak pintunya dari dalam. Yang ketiga, masa tengah dia cakap tadi tu ada dengar bunyi something. And then yang keempat, dia nak record ni, tiba-tiba dia punya barang tu jatuh. And masa tu lah baru kawan dia percaya, maybe kan. So guys, 2 hari after that, 2 hari lepas 2 hari dia tutup. Aku tengah tengok TV. My fridge dia tiba-tiba buka. Fridge dia tiba-tiba terbuka. I'm not even kidding with you guys. Dia peti sejuk memang tutup pada tadi. Enak. Dia buka on its own. Ini happen. Kalau pintu bilik tu buka tak apa lagi kan, tak tutup rapat apa semua. Tapi fridge tu macam rapat. Macam something tolak dari luar atau tarik tu. Okay, so if you guys don't know lah, okay guys, I tak tidur dekat dalam bilik tu. Dia tengok muka Prince Smith pun macam dah mess up gila. I tak berani sebab yang I think I dengar, okay guys, it was bunyi ni tau. I rasa lah. Okay, capek bukan. Okay, so I rasa I dengar bunyi ni. Aku ngilu. Someone was actually, okay guys, I rasa someone was actually Not someone, it's something. Something guys, okay, so I betul-betul fikir, okay guys, I rasa something was here. Aku tengok dia macam dah macam apa, tak tentu arah kan guys kan? Tengok balik this video, okay guys, kan dia telur lagi satu tu kan guys, I tak sempat macam nak. Dia pegang bulu tu. Weh, terkejut. Hello? Sorry guys, ya Allah, postman call tadi and dia kata D-Bix buat aku dah sampai. Tak pasal-pasal aku beli D-Bix box juga kan? Tak lah guys. Sebenarnya Kak Nan punya foundation dah sampai. Foundation daripada Secret Dormas. Gitu. So dekat sini Kak Nan ada 2 code. Satu natural and satu light. Gitu. Terbalik ke L aku? Gitu. Korang tahu tak? Terbalik juga. Macam tu. Kenapa dalam ni macam terbalik? Oh. Bodoh. Kalau korang nak tahu, Secret Dormas Foundation ni dah ramai yang pakai tau. Artis pun pakai. So, hari ni Kak Nan pula nak pakai. Tadi tak make up. Tiba-tiba lepas ni punya video make up. Tengok dulu aku pakai benda ni. Aku nak natural ke light? Light lah. Aku nak putih macam Prince Smith. Gitu. Okay, jom. Let's go. Okay, dalam dia macam ni guys. Kita tengok light kena ke tak dengan Kak Nan. Ya Allah. Weh, cover teruk guys. Aku belum ratakan lagi ni. Uish. Sikit je ni kena pakai. Ui. Jimat banyak ni. Jimat ni confirm. Okay. Kak Nan suka foundation macam ni sebab tak payah nak pakai brush senang. Sapu je weh. Huyo, nampaklah lebih kemas sikit muka aku kat situ kan. Means kemas tu tak nampak sangat lah aku punya paru-paru. Macam tadi Kak Nan pakai day cream je. Sekarang bila touch up balik dengan foundation,
Jom tengok beza sebelum Kak Enam pakai foundation dan selepas Kak Enam pakai foundation Secret Door Mask ni. And kalau you guys nak tahu, Secret Door Mask ni bukan sekadar foundation ya, dia sekali concealer. Maksudnya contohlah kalau Kak Enam nak buat kening, lukis, lepas tu nak conceal kening tu pakai je benda ni. Lepas tu nak pakai foundation pun pakai yang ni juga. Lepas tu dia ada SPF 40. Kiranya kau tak payah pakai sunblock dah kot lah sebab dah ada SPF 40 kan kat situ. Quite tinggi jugalah 40 kan. So apa-apa pun hanya dalam tin ke? Ni bukan tin ni, bekas yang kecil ni. And pakai tadi pun jimat je guys. So kalau korang nak dapatkan Secret Door Mask korang boleh pergi ke link description Kak9 and dapatkan untuk korang juga. So guys, let's kita sambung Prince Smith punya D-Bix box tadi. Video lepas ni sangat Aku terasa macam yelah orang tak percaya dia apa semua kan. Lepas aku tengok yang dia cakap ni aku macam kesian. Jom tengok apa yang dia cakap. This part, I rasa I dengar bunyi ni. I tak gila. I'm not crazy, okay guys. If you guys fikir that I tengah acting ke apa, aku tengah berlakon, I'm telling you guys right now, I'm not acting. I tak pandai berlakon. I'm not an artist. I don't go on TV. That's not what I do. Aku macam terpercaya dengan dia. I letak benda tu dekat luar sebab I tak nak the bau semua macam masuk semua. Benda tu berbau, okay. But if you guys want to have a look, okay, D-Bix box yang Prince Smith beli ni orang kata fake kan. Aku tak tahu, tapi tengok bentuk pun macam tak sama dengan bentuk D-Bix box yang yang orang luar negara beli. So tak tahulah kan guys, wallahualam. So kita next malam tu guys, dia decide untuk tidur sambil kamera on. Okay guys, kalau benda ni macam fake lah kan guys, ada satu lagi benda happen di mana dia punya tom breaker, Thor punya kapak tu jatuh and pecah. Bagi aku lah, kalau benda tu dia beli berduit lah, mahal lah kan, mahal. Takkan dia sengaja nak pecahkan benda tu semata-mata demi konten. Kalau aku tak sanggup nak pecahkan barang aku semata-mata demi konten kan. Jadi aku macam a bit trust lah dengan apa yang jadi dekat Prince Smith ni. Okay, so let's go. Kita tengok apa yang jadi malam tu dekat Prince Smith and kawan dia. Dia tidur dengan kawan dia malam tu ya. Okay. Member dia panggil dia. I think maybe lah member dia tak boleh nak tidur kot malam tu. Tak nak girlfriend ke? Asal tu? Shopee chat. Jangan skip ads. Okay, sambung. Dia dah asal tiba-tiba dah Sol. Prince Smith single guys. Prince Smith singles. Prince Smith ke Prince Smith? I don't know. Ni dah nak borak ni. Kita skip. Gerak ke depan, move on ke depan. So diorang tengah tidur. Prince Smith pun lajukan dia punya kamera. But tiba-tiba ya. Masa ni dia orang tak sedar lagi ni. Tengah dia bunyi sikit je. Apa je jadi? Uish. Kuat pula. Terjaga member.
Mak, Pak. Oh, no. Aku rasa aku tak nampak benda tadi. Uish. Makin kuat kau. Apa hal? Jangan, I decide untuk tidur at Shoal Place for the night. So, bunyi tu dia tak boleh stand lagi dah. So, dia pergi tidur kat rumah Shoal malam tu. And then, the next day, the next night, malam yang night. Kenapa kau balik malam? Kenapa tak balik siang kan? Malam tu, malam esoknya dia balik rumah dia. Seorang. Apa jadi? It was the door. Like seriously, it was 100%. Gila loh. You see guys, lampu semua mesti buka lagi lah. Dia tinggal rumah dia macam tu je. Ya Allah, terkejut. Dia tinggal rumah dia macam tu je guys. Lampu tu buka apa semua. So ya, jom tengok apa nak jadi. Dan habis dah sikit lagi. Benda tu. So is my fridge. Saya macam tak selamat lah, you know, because of this house. Yes, guys, I pun silap call seorang ustaz ke apa. I need to call and ustaz ke ustazah ke. Oh, ustaz dari sini lah. Dia panggil ustaz kan? Help me with Tapi this dah lama. house. Tak faham. Ada lagi ke? Okay, I don't care what happens ke apa. I'm gonna go with my Dia dah fade up. Dia dah fade up. Dia dah fade up. Weh, blackout tiba-tiba weh. Aku pun terkejut kau tiba-tiba balik blackout. I'm currently staying at Shoal punya house sambil dia dapat bantuan daripada orang. Daripada ustaz dah tu kan. So guys, mungkin kalian tak tahu relationship. Bukan relationship. Kalian tak tahu nak relate macam mana yang ustaz tu datang dengan dia punya D-Bix box ni. Sebab kalian pun ingat nak kaji, tiba-tiba terkaji benda lain, terkeluar video ni dulu. Tapi ya, don't worry, kalian akan buat part 2 kalau ada sambutan. Kalau ada sambutan, kalau korang nak, kalian akan buat part 2. Part di mana ustaz tu datang rumah Prince Mint. Gitu. Jadi kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah. And then korang boleh follow kalian punya Instagram and TikTok. Jangan lupa subscribe guys. Thank you so much. Khop kun ka.